Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Saya Judan Alexander, pelajar FIPA SMP FIJ Kampus Keningau, selaku moderator Anda bagi forum ilmiah kita pada hari yang penuh bermakna ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk turut serta dalam forum ini. Sama ada secara bersama muka maupun secara dalam talian, kehadiran Anda semua mencerminkan keprihatinan serta semangat cinta akan bahasa dan perpaduan dalam era modern yang semakin mencabar. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti perbincangan, izinkan saya memperkenalkan dua orang panelis istimewa yang akan sama-sama kita mengupas topik pada hari ini. Panel pertama kita ialah Saudari Estefany, manakala panel kedua kita ialah Saudari Bethany. Kedua panelis ini mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan pandangan yang bernas berkaitan topik yang akan kita bincangkan. Dan saya yakin forum ini akan menjadi satu platform yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada semua panelis yang dihormati, para pensyarah, guru-guru, rakan-rakan, serta para hadirin sekalian. Terima kasih karena memberi sokongan dan komitmen untuk menjayakan forum ilmiah ini. Hadirin yang dihormati, forum kita pada hari ini membawa tema yang sangat relevan dan signifikan, yaitu komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemangkin perpaduan madani. Topik ini amat bertepatan dengan realiti kehidupan kita pada masa kini. Kita sedang berada dalam era digital yang serba pantas, di mana komunikasi berlaku dalam sekali mata. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X, Twitter, serta aplikasi pesanan segera seperti WhatsApp dan Telegram telah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan harian kita. Melalui platform-platform ini, maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia hanya dengan satu klik. Namun di sebalik kemudahan dari kepantasan ini, muncul persoalan penting yang perlu kita renungkan bersama. Adakah kita masih memelihara keindahan dan ketulinan bahasa kita dalam komunikasi digital? Adakah komunikasi digital mampu menjadi jambatan penyatuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama, dan budaya? Bahasa bukan sekadar alat komunikasi semata-mata. Ia adalah warisan turun-temurun identiti bangsa serta jiwa sesebuah negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan memainkan peranan besar dalam menyatupadukan rakyat Malaysia. Namun dalam dunia digital yang semakin global, kita berhadapan dengan cabaran besar untuk mengekalkan keaslian dan keindahan bahasa Melayu. Di samping memastikan bahasa ini terus hidup, berkembang, dan relevan dalam kalangan generasi muda. Dan pada masa yang sama, era digital juga membuka ruang luas untuk perpaduan. Komunikasi dalam talian boleh menjadi jambatan yang menyatukan masyarakat tanpa mengira sepadan geografi, budaya, atau latar belakang. Namun ia juga boleh menjadi tembok yang memisahkan sekiranya disalahgunakan. Misalnya melalui penyebaran ujaran kebencian, maklumat palsu, atau penggunaan bahasa yang tidak beradab. Maka forum kita pada hari ini akan menumpukan kepada dua aspek penting. Yang pertama adalah bagaimanakah komunikasi digital boleh menjadi wahana pemeliharaan bahasa, khususnya dalam mempertahankan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan soalan kedua adalah bagaimana komunikasi digital boleh menjadi pemangkin kepada perpaduan madani dengan menekankan nilai hormat, empati, dan kesatuan dalam masyarakat nasional. Bersama-sama kita hari ini ialah dua panelis yang akan berkongsi pandangan, pengalaman, serta cadangan mereka tentang peranan komunikasi digital dalam menjaga bahasa dan memperkukuh perpaduan. Saya percaya melalui perbincangan ini kita akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta inspirasi untuk bertindak sebagai pengguna digital yang lebih bertanggung jawab dan beradab. Tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan sesi perbincangan
Dengan penuh semangat dan keterbukaan, dengan segala hormatnya, saya menjemput panel pertama kita, Saudari Estefany, untuk memulakan perkongsian beliau. Silakan. Terima kasih saudara Pulusi. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir di sini. Saya amat menghargai soalan ini kerana ia menyentuh isu yang sangat dekat di hati saya, yaitu bagaimana teknologi digital memberi kesan kepada bahasa kita dan bagaimana ia boleh menjadi pemakin kepada perpaduan madani. Dalam era digital ini, kita sering beranggapan bahawa teknologi mengancam keaslian bahasa. Ramai yang berpendapat media sosial menyebabkan bahasa menjadi semakin ringkas, bercampur aduk, bahkan kadang-kadang menjejaskan tata bahasa yang betul. Namun, saya percaya sebaliknya, teknologi bukan ancaman mutlak, tetapi ia boleh menjadi wahana pemerkasaan bahasa jika digunakan secara bijak. Sebagai contohnya, kita lihat platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ruang ini telah menjadi medan ekspresi kreatif terutamanya bagi golongan muda. Ramai yang kini menghasilkan kandungan dalam bahasa Melayu yang indah dan berstruktur, sama ada dalam bentuk puisi digital, ulasan buku, penceritaan semula kisah rakyat, maupun video pendidikan ringkas. Ini menunjukkan bahawa bahasa kita masih sekar dan terus berkembang dalam medium moden. Saya ingin bertanya kepada hadirin dan juga panel yang lain. Pernahkah Anda perasan bagaimana hanya satu caption ringkas di media sosial boleh mengangkat martabat bahasa kita? Sebagai contoh, sebuah kata-kata hikmah atau pantun ringkas yang tular boleh menyuarakan semangat cinta akan bahasa. Begitu juga dengan inisiatif digital seperti campaign bahasa kita atau penggunaan aplikasi seperti Kamus Dewan Digital. Semuanya menjadi bukti bahawa teknologi sebenarnya mampu memartabatkan bahasa jika kita menggunakannya dengan tujuan yang betul. Selain itu, kita juga harus bersikap terbuka terhadap evolusi bahasa. Bahasa bersifat dinamik, yaitu hidup berubah dan berkembang mengikut peredaran zaman. Perubahan ini bukan sahaja sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, perlu dilihat sebagai satu tanda bahawa bahasa Melayu terus relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan generasi baru. Yang penting dalam perubahan itu, kita kekalkan nilai utama bahasa kita, yaitu kesatuan, keindahan, dan kejelasan komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi digital bukan sahaja memperluaskan jangkauan bahasa, malah mampu membina jati diri dan perpaduan madani dalam masyarakat masyhur kita. Tanggungjawab kita dalam memastikan bahasa Melayu terus subur dan dalam ruang digital sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya, dan bahasa penyatuan bangsa. Itu sahaja daripada saya, saudara moderator. Terima kasih Saudara Estefany atas sujud yang disampaikan. Panel kedua, apakah pandangan Anda tentang peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa kebangsaan? Silakan. Terima kasih Pengurusi Moderator kerana memberikan saya kesempatan untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang topik yang diberikan sebentar tadi, yaitu peranan komunikasi digital dalam membina perpaduan madani. Baiklah, apabila kita berbicara tentang komunikasi digital dalam konteks perpaduan madani, kita sebenarnya sedang melihat kepada suatu kuasa besar yang mampu menghubungkan rakyat Malaysia merentasi sempadan kaum, agama maupun geografi. Komunikasi digital kini bukan sahaja menjadi alat penyampaian maklumat, tetapi juga medan untuk menyamai kefahaman, toleransi dan semangat kebersamaan. Pertama sekali, komunikasi digital berperanan sebagai jambatan penghubung masyarakat. Melalui media sosial, aplikasi mesej,
Dan forum digital kita dapat berinteraksi dengan mudah tanpa mengira jarak dan latar belakang. Sebagai contoh, rakyat dari Sabah dan Semenanjung boleh berkongsi pandangan serta mengenali budaya masing-masing hanya dengan ujung jari. Situasi ini secara tidak langsung membina persepahaman bahawa kita semua adalah sebahagian daripada keluarga besar Malaysia. Selain itu, komunikasi digital juga berfungsi untuk menyebarkan nilai, perpaduan dan toleransi. Ramai generasi muda kini lebih mudah terpengaruh dengan mesej ringkas, kreatif dan interaktif dalam bentuk video pendek, infografik serta kempen tanda pagar. Misalnya, kempen Kita Malaysia atau Rakyat Bersatu bukan sekadar slogan, tetapi platform yang mampu menggerakkan rakyat untuk bersama-sama menolak sikap prejudis serta mengangkat kepelbagaian sebagai kekuatan. Namun, saya juga ingin menegaskan bahawa komunikasi digital mempunyai cabaran. Kita tidak boleh menafikan adanya penyalahgunaan ruang digital seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian dan budaya budi cyber. Jika tidak dibendung, hal ini boleh menghakis perpaduan yang cuba kita bina. Oleh itu, literasi digital amatlah penting. Setiap individu mesti mendidik untuk menilai kesahihan maklumat, mengamalkan etika berkomunikasi dan bertanggungjawab dalam setiap perkongsian. Kesimpulannya, komunikasi digital adalah salah satu pembangkit utama dalam membina perpaduan madani. Ia menghubungkan rakyat, menyemai nilai murni, membuka ruang dialog dan mengukuhkan entiti nasional. Jika kita semua menggunakannya dengan bijaksana, komunikasi digital bukan sahaja menjadi alat teknologi, tetapi juga wahana yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia yang harmoni dan berdaulat. Itu saja. Baiklah, terima kasih Saudari Bethany atas pendapat yang sungguh bernas. Baiklah, panel pertama, Saudari Estefany. Bagaimanakah pula komunikasi digital dapat menjadi pemangkin perpaduan dalam masyarakat madani? Persilakan. Terima kasih sekali lagi, moderator. Saya ingin mulakan dengan satu refleksi dalam dunia yang serba panas ini. Adakah kita masih mengambil masa untuk memahami satu sama lain? Komunikasi digital telah mengubah cara kita berinteraksi. Ia menyampaikan maklumat, tetapi juga ruang untuk membina hubungan, menyimpan empati, dan memperkukuhkan perpaduan. Dalam ruang maya, kita berpeluang berinteraksi merentasi sempadan kaum, agama, dan wilayah. Kita tidak lagi terbatas kepada komuniti fisikal, malah dapat mengenali budaya dan nilai masyarakat lain. Dengan lebih dekat, saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana satu video pendek tentang adat perkawinan Kadazan Dusun mendapat ribuan tontonan dan komen positif daripada pelbagai kaum. Apa yang menarik bukan sahaja kandungan videonya, tetapi reaksi penonton yang menunjukkan rasa hormat, kekaguman, dan keinginan untuk belajar tentang budaya tersebut. Ini membuktikan bahawa empati boleh dibina melalui perkongsian budaya secara digital. Namun, dalam keterbukaan ini, kita perlu juga menjadi pendengar yang baik. Dalam ruang digital, kita sering terdedah kepada pelbagai pandangan dan pengalaman. Ada kalanya pandangan yang dikongsi mungkin berbeza daripada nilai atau kepercayaan kita. Disinilah pentingnya kita mengamalkan komunikasi yang beretika dan berempati. Jangan cepat menghukum dan menyindir, sebaliknya kita perlu bertanya dengan niat yang memahami. Contohnya, kita boleh gunakan soalan seperti, boleh saudara jelaskan latar belakang pandangan itu? Soalan yang terbuka dan santun seperti ini bukan sahaja membantu kita memahami konteks, malah menunjukkan rasa hormat terhadap individu yang berkongsi pandangan tersebut. Dalam masa yang sama, kita menjaga air muka orang lain dan mengelakkan konflik yang tidak perlu. Saya percaya komunikasi digital yang beretika
beretika dan berempati ialah kunci kepada perpaduan madani yang kita impikan. Perpaduan bukan sekadar slogan, tapi hasil daripada interaksi yang ikhlas, terbuka dan saling menghormati. Maka marilah kita bersama-sama menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab, yang bukan sahaja menyebarkan maklumat, tapi juga menyemai nilai-nilai murni dalam setiap komunikasi kita. Itu saja, saudara moderator. Terima kasih Saudari Stefani atas ujian yang disampaikan. Untuk panel kedua, bagaimana pula komunikasi digital dapat menjadi pemangkin perpaduan dalam masyarakat Madani? Baiklah, terima kasih pengurusi moderator. Saya ingin mulakan dengan satu kenyataan penting. Perpaduan bukan berlaku secara spontan. Ia bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi ia dibina melalui komunikasi yang berterusan, berhemah, dan beretika. Dalam konteks masyarakat kita hari ini, komunikasi digital memainkan peranan yang amat besar. Dunia maya telah membuka ruang yang sangat luas kepada rakyat Malaysia untuk saling mengenali dan memahami antara satu sama lain. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan berbagai aplikasi lain menjadi jambatan yang menghubungkan kita tanpa mengira kaum, agama, atau latar belakang. Misalnya, kita dapat lihat bagaimana rakyat daripada berbagai budaya dan etnik berkongsi ucapan perayaan di media sosial. Pada musim perayaan, ruang digital kita dipenuhi dengan ucapan Selamat Hari Raya, Happy Deepavali, Kongsi Pacai, atau Merry Christmas. Bukan itu sahaja, malah ramai juga berkongsi kisah budaya, makanan tradisional, pakaian, malah pengalaman hidup seharian. Perkongsian sebegini kelihatan kecil, tetapi sebenarnya memberi kesan besar kerana ia menumbuhkan rasa hormat, empati, dan keterbukaan dalam kalangan masyarakat. Namun, dalam keterbukaan ruang digital ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pendengar yang baik. Dunia digital bukan hanya tempat kita bercakap, tetapi juga tempat kita belajar mendengar dengan hati. Kadang-kadang kita terlalu cepat memberi komen tanpa memahami konteks atau niat sebenar seseorang. Akibatnya, salah faham mudah tercetus. Sebagai contoh, apabila seseorang berkongsi pandangan yang berbeza dengan kita, alangkah baiknya kalau kita bertanya dengan sopan. Boleh saya tahu latar belakang pandangan saudara? Dengan cara ini, kita bukan sahaja menjaga air muka orang lain, tetapi juga menunjukkan empati. Inilah asas komunikasi madani, di mana mendengar dengan teliti, bertanya dengan sopan, dan menghormati perbezaan. Selain itu, saya ingin tekankan bahawa perpaduan madani memerlukan keterbukaan minda dan hati. Kita tidak boleh hanya selesa dengan pandangan sendiri dan menolak pandangan orang lain. Sebaliknya, kita perlu menerima kepelbagaian pendapat dan menjadikannya sebagai peluang untuk belajar. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia, perbezaan adalah realiti. Tetapi perbezaan itu tidak harus dilihat sebagai kelemahan, sebaliknya kekuatan. Melalui perbezaan, inilah kita belajar menjadi lebih matang, lebih toleran, dan lebih menghargai kepelbagaian budaya dalam negara kita. Kita juga tidak boleh menafikan bahawa ruang digital boleh disalahgunakan. Berita palsu, ujaran kebencian, dan bully cyber mampu meretakkan hubungan masyarakat. Oleh itu, literasi digital dan etika berkomunikasi harus diperkukuh. Setiap daripada kita mesti bertanggungjawab memastikan bahawa perkongsian kita di ruang digital membawa kebaikan, bukannya perpecahan. Akhirnya, saya ingin menegaskan bahawa komunikasi digital yang positif, empati yang tulus, dan kesantunan dalam tutur kata adalah asas kepada masyarakat yang bersatu padu dan berdaya tahan. Jika setiap daripada kita mampu mengamalkan nilai ini dalam dunia maya, saya yakin Malaysia bukan sahaja akan menjadi sebuah negara yang harmoni, tetapi juga benar-benar mencerminkan konsep madani, yaitu masyarakat yang inklusif, sejahtera, berbudaya tinggi, dan saling menghormati. Itu
sahaja daripada saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Saudari Betini atas ujian yang disampaikan. Sebelum saya masuk kepada kesimpulan, saya ingin bertanya kepada kedua panel kita, yaitu adakah panel kita merasa bahwa Malaysia telah mencapai perpaduan? Karena seperti yang kita lihat, Malaysia telah mempunyai banyak kaum dalam negara kita. Setujukah Anda dengan pandangan tersebut? Kita telah mencapai perpaduan di Malaysia. Pada pendapat saya, kita telah mencapai perpaduan melalui komunikasi digital, karena melalui komunikasi digital ini kita boleh mendapat berbagai komunikasi yang dengan menggunakan bahasa yang berbeza, dari kira-kira bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa India, maupun bahasa-bahasa lain. Jadi perpaduan itu dapat dicapai melalui bahasa-bahasa yang berbagai dalam media sosial. Terima kasih atas pandangan tersebut. Sekarang saya akan masukkan kepada kesimpulan. Saya akan merumuskan semua yang dibicarakan para panelis kita. Terima kasih kepada kedua panel atas perkongsian yang sangat bermakna dan bernas daripada perbincangan kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam era digital memainkan peranan yang amat penting, bukan sahaja sebagai medium penyampaian maklumat, tetapi juga wahana utama dalam usaha memelihara dan memperkasakan bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa yang betul, sopan, dan berstruktur dalam ruang digital bukan saja mencerminkan kepribadian bangsa, malah turut memperkukuh jati diri serta membina image positif masyarakat Malaysia di mata dunia. Selain itu, komunikasi digital juga telah menjadi jambatan perpaduan yang menghubungkan masyarakat majmuk dalam kerangka Malaysia Madani. Melalui berbagai platform seperti media sosial, laman sesawang, dan aplikasi pesanan segera, masyarakat daripada berbagai latar belakang dapat berinteraksi dengan lebih terbuka, pantas, dan inklusif. Perbincangan kita hari ini menunjukkan bahwa apabila kandungan digital dihasilkan dengan bahasa yang santun serta message yang membina, ia mampu menjadi alat nomor satu yang kukuh, memupuk rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan dan menggalakkan penyertaan aktif dalam membina keharmonian bersama. Kita juga telah memahami bahwa komunikasi yang beretika dan berempati amat diperlukan dalam ruang digital. Sikap menghormati pandangan, menjaga tutur kata, dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu atau ujaran kebencian dapat menyuburkan semangat saling menghormati dan memahami antara kaum serta agama. Hal ini sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan nilai ihsan, kesederhanaan, dan perpaduan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup saya ingin mengajak semua hadirin untuk terus menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab, mengamalkan adab dalam setiap interaksi, menyebarkan nilai murni melalui komunikasi kita, serta menggunakan platform digital sebagai ruang untuk membina masyarakat yang lebih berilmu. Maafkan saya, harmoni dan bersatu padu. Terima kasih sekali lagi kepada panel 1 dan panel 2 atas pandangan yang bernas, serta kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam forum ini. Semoga forum ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi kepada kita semua dalam mengukuhkan peranan komunikasi digital sebagai wadah pemeliharaan bangsa dan perpaduan negara. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya tinggalkan Anda dengan sebuah pantun sebagai pengikat bicara dan penyeri suasana. Komunikasi bijak pengikat jiwa, bahasa dijaga perpaduan terjalin. Era digital wadah bersama,
Madani tercapai, harmoni terjamin. Itu saja pada forum kali ini. Sekian, terima kasih.